Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PTPR Sains pada minggu ini. Hari ini kita akan belajar sambungan daripada pembelajaran lalu iaitu luas permukaan tidak sekata. Okey murid-murid, apa itu permukaan tak sekata? Seperti mana yang telah saya terangkan pada pembelajaran lalu, luas tak sekata itu merujuk kepada objek-objek yang bentuknya tidak sama, tidak tetap. Seperti daun, tapak kasut, kunci dan sebagainya. Kalau objek permukaan yang sekata, dia biasanya berpetak-petak macam empat segi yang macam kita belajar pada minggu lepas. Tapi kalau tak sekata tu, ada bentuk yang tak samalah, yang tidak tetap. Dan kita pernah terfikir tak murid-murid, macam mana ya agak-agaknya untuk mendapatkan ukuran luas bagi permukaan yang tidak sekata? Kalau ukuran luas permukaan yang sekata, kita boleh gunakan apa pada minggu lepas? Ada dua cara, kertas graf dan juga kertas petak. Tapi kalau permukaan yang tidak sekata, bagaimana pula? Okey, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jom. Okey, untuk mendapatkan luas permukaan yang tidak sekata, apa yang kita perlukan ialah kertas graf. Kita cuma perlukan kertas graf. Apa itu kertas graf? Okay, kalau kita tengok betul-betul, kertas graf ialah kertas bergaris petak-petak segi empat. Maksudnya macam ni lah. Petak-petak segi empat. Kalau kita perasan betul-betul, dia ada segi empat garisan tebal dan juga dia ada juga isi dalamnya adalah garisan yang lebih kecil. Okey. Biasanya dalam kertas graf ni, ukuran dia ialah sebanyak 1 cm darab 1 cm. Jadi dari situ kita boleh dapatkan luas satu kawasan petak kecil tadi, kita boleh dapat luas sebanyak 1 cm persegi. Okay, bagaimana cara-cara untuk mengagar luas permukaan yang tidak sekata menggunakan kertas graf? Okay, jom kita tengok satu persatu. Okay, mula-mula apa yang kita perlu buat ialah tekapkan daun di atas kertas graf. Maksudnya kita letak je atas kertas graf daun tersebut. Kemudian apa yang kita perlu buat ialah langkah kedua, lakarkan bentuk daun pada kertas graf. Tadi kita dah letak atas kertas graf, kemudian kita lakarkan, kita ikut je bentuk tepi-tepi daun tu, macam yang saya buat di dalam gambar ni. Kita tak perlu garisan dalam dia, tak perlu kita cuma buat lakarkan bentuk daun, bentuk luar ni saja, dalam dia tak perlu. Langkah seterusnya, iaitu langkah yang ketiga, apa yang kita perlu buat ialah tandakan right pada petak yang berikut. Pertama, tandakan petak yang penuh. Apa tu petak penuh? Petak penuh tu maksudnya petak yang kalau tengok, yang sepenuhnya berada di dalam kawasan daun tersebut. Sepenuhnya berada di dalam kawasan daun. Contohnya seperti yang saya tunjukkan ini. Kawasan petak yang saya tanda ni semuanya kawasan petak yang betul-betul dalam kawasan daun. Dalam segi empat ni, dia sepenuhnya dalam kawasan daun tu. Tak ada pun tepinya terkacau, terbuang, terkeluar daripada kawasan daun, tak ada. Okay. Yang kedua, petak yang kita perlu tandakan ialah petak separuh penuh. Macam mana separuh penuh tu? Separuh penuh ni maksudnya ialah petak yang dia terkeluar sikit daripada garisan daun tadi. Okay, contohnya seperti berikut. Kalau nampak, contohnya saya ambil petak yang ni. Okay, petak ni dia hampir penuh sebab yang terkeluar cuma ni je. Dia cuma terkeluar sikit je. Jadi dia bukan petak penuh, tapi kita kenali dia, kita rujuk dia sebagai petak separuh penuh. Sama juga dengan petak-petak yang lain. Yang lain tu dia cuma terbuang sikit-sikit je. Dan petak yang ketiga ialah petak separuh. Macam mana separuh? Tadi ada separuh penuh, sekarang ada separuh pula. Separuh ni macam gini. Maksud separuh tu, hanya dalam satu petak ni, hanya separuh kawasan saja yang berada di dalam kawasan permukaan daun yang kita lakar tadi. Contohnya macam ni. Kalau kita tengok, ini macam separuh kan? Okay, kita tanda right. Kalau macam ni,
ini kurang daripada separuh. Kalau separuh dia dekat sini, tapi ini dia kurang daripada separuh. Jadi saya tak tandalah right. Sama juga dengan atas ni, petak atas ni. Satu petak. Kita kena tengok sebagai satu petak tau. Satu petak ni yang kena cuma sikit. Ni je kan. Jadi tak payah tanda. Kita cuma tanda petak yang separuh saja. Ni separuh. Okey, ini pun separuh. Ini separuh. Cikgu macam mana nak tentukan separuh dengan tak separuh? Macam mana nak tahu? Awak tengok betul-betul dalam kawasan petak tu. Dalam satu petak ni, contohnya dalam satu petak ni, awak tengok betul-betul. Agak-agak dia dah lebih separuh ke atau kurang daripada separuh? Kalau dia kurang daripada separuh, jangan tanda. Kalau dia separuh dan ke atas, separuh penuh dan penuh, barulah kita tandakan. Mudah aja. Okay. Dan langkah terakhir, kita dah tandakan semua tadi, ialah kirakan semua petak yang bertanda right. Okey. Dan apabila setelah kita kira semua jumlah dalam ni, maka kita dapat tahu bahawa anggaran luas permukaan daun ini ialah sebanyak 24 cm persegi. Kalau perasan, kita gunakan perkataan anggaran. Anggaran ni maksudnya dia taklah begitu tepat. Dia mungkin saiznya ialah 24 cm persegi. Dia boleh jadi, kalau orang lain kira, mungkin dia boleh jadi 25. Kalau orang lain kira, mungkin boleh jadi 23. Biasanya anggaran ni, dia ada 2 atau 3 jawapan, tapi yang dekat-dekat. Mungkin kita kira 24. Ada orang dikira 25. Okey, boleh diterima. Sebab itulah ayatnya ialah anggaran luas permukaan. Anggaran. Kalau yang permukaan sekata hari tu, tak ada perkataan anggaran. Sebab yang kita kira tu memang tepat. Betul lah yang kita kira tu. Cuma kalau luas tidak sekata ni, kita hanya boleh menganggarkan sahaja. Kita anggarkan je. Luas permukaan dia berapa? 24. Biasanya kalau anggaran luas ni, jawapan dia biasanya ada 2 je. Ada 2 jawapan, lebih kurang macam tu lah. 24 atau 23, 24 atau 25, macam tu je. Dia tak ada satu jawapan sebab dia anggaran. Bergantung pada orang yang mengukur tersebut. Okey, mari kita ulang kaji balik langkah-langkah untuk mengukur luas permukaan tidak sekata menggunakan kertas graf. Okey, langkah pertama ialah tekap daun pada kertas graf. Langkah kedua, lakarkan bentuk daun pada kertas graf. Seterusnya, tandakan petak yang penuh, separuh penuh dan juga separuh pada kertas graf tersebut. Kirakan semua kotak yang telah ditanda. Kemudian akhir sekali, ingat, kita tuliskan jawapan kita sebagai anggaran luas permukaan ialah berapa. Anggaran luas permukaan ialah apa? Dan dalam unit sentimeter persegi. Jangan lupa itu sentimeter persegi. Ataupun dalam simbolnya kita tulis sebagai huruf C, M dan juga angka 3 kecil di atas huruf M tersebut. Sentimeter persegi. Okay, baiklah murid-murid, mudah saja apa yang kita belajar pada hari ini. Okay, sekian terdapat sebarang persoalan yang masih lagi tidak faham. Murid-murid bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama saya. Sekian, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.